orang Melayu menghadapi masalah sekarang ini. Rata-rata mereka miskin, dan kerana kemiskinan mereka berhadapan dengan banyak masalah. Jadi usaha pertama yang kita lakukan ialah untuk mengeluarkan satu proklamasi. Dan proklamasi ini hanya menyenaraikan 12 daripada masalah yang dihadapi oleh orang Melayu, dan kita ingin melihat orang Melayu sedar bahawa kedudukan mereka itu tidak begitu kuat, lemah dan menjadi lebih lemah. Kalau dahulu ekonomi dikuasai oleh bukan Melayu dan Melayu menguasai politik, sekarang kuasa politik orang Melayu pun sudah terjejas. Sebab itu kita berpendapat nak menyelamatkan, nak mengatasi masalah orang Melayu, satu gerakan mesti diadakan yang mencantum semua orang ataupun parti ataupun individu, NGO yang khawatir berkenaan dengan masa depan orang Melayu. Kita ada satu gerakan untuk menumpu kepada penyelesaian masalah ini. Di antara penyelesaian masalah ini ialah kita perlu ada influence atau pengaruh dalam kerajaan yang mampu menangani masalah orang Melayu. Sebab itu kita bersetuju semua daripada kita akan bekerjasama. Bukan saja dalam pilihan raya, di waktu lain pun kita akan bekerjasama, dan kita tidak menentang antara satu sama lain yang mana ini menggagalkan usaha kita. Dan semua pihak bersetuju hari ini bahawa kami bersatu untuk menangani masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Ini bukan bertujuan untuk menolak hak orang bukan Melayu. Kita harus ingat, selama lebih daripada 60 tahun, kerajaan Malaysia didominasi oleh orang Melayu. Tetapi di zaman orang Melayu mendominasi politik di Malaysia ini, orang lain semua berjaya. Bahkan orang Cina jadi kaya, maju sampai jadi pengusaha dunia, ialah dalam masa pemerintahan oleh kerajaan-kerajaan yang didominasi oleh orang Melayu. Bagi tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak tahu keadaan di zaman British. Di zaman British, orang tempatan tidak diberi peluang untuk terlibat dengan kegiatan ekonomi yang boleh memberi pulangan yang baik. Umpamanya, di zaman British, segala bekalan kepada kerajaan-kerajaan, banyak kerajaan, kita ada 11 kerajaan pada masa itu, semua bekalan mestilah melalui Crown Agents, satu agensi British. Orang tempatan bermakna orang Melayu, orang Cina, orang India tak boleh buat kerja tu. Sekarang ni kita bebas boleh supply ke government, nak beli kapal terbang pun kita boleh bagi agensi kepada orang. Tapi dulu tak boleh, zaman British tak boleh. Perniagaan yang besar-besar, travel agencies, Mansfield dan sebagainya adalah British. Orang tempatan tak ada. Syarikat perkapalan, syarikat penerbangan, semuanya British. Estate yang didirikan oleh British perlu dapat tanah daripada kerajaan. Orang Melayu kalau minta tanah, dapat 1 ekar. Orang Cina tak boleh dapat tanah. Boleh beli tanah daripada orang Melayu mengenai, tapi tak dapat tanah. Tapi kalau British minta, dia bagi sampai 25,000 ekar satu company. Yang kita sudah belilah sekarang ni. Tapi di zaman British
Cuma British saja boleh ada estate. Orang lain tak boleh ada estate. Ada juga American, ada juga German pun. Tapi orang tempatan tak boleh. Tetapi apabila kita merdeka, semua sekatan-sekatan British ini diketepikan dan beneficiary-nya ialah orang Cina. Kerana orang Melayu tak cekap dalam bidang perniagaan, tak guna peluang yang diberi, dan kalau diberi peluang pun kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana nak menggunakan peluang. Umpamanya kita bagi kebenaran untuk jual kereta, mereka jual kebenaran. Bagi kontrak, mereka jual kontrak. Itu pasal kita tak pandai. Tapi orang Cina bila dapat peluang, mereka guna peluang itu sehingga mereka sekarang ini 10 orang billionaire di Malaysia, 9 adalah orang Cina. Jadi ini semua boleh berlaku dalam masa negara kita ini diperintah oleh kerajaan yang didominasi oleh orang Melayu. Ini menunjuk bahawa kerajaan orang Melayu bukan tidak adil. Kita adil, bahkan kita dapati jarak kemiskinan kekayaan antara Melayu dan Cina menjadi lebih kerana kita memberi banyak peluang. Kalau kita bagi kepada Melayu pun kadang-kadang mereka gagal. Jadi janganlah anggap bahawa gerakan kita ini anti non-Malay. We are not anti non-Malay. Anything that we do in the future, we have to take into consideration the rights of the non-Malays in this country. So I hope you will not be moved by this argument that ini Malay punya gerakan ini nak hapuskan orang Cina, nak kacau. Tak, mereka akan terus berniaga dan mencapai kejayaan. Jadi itulah tujuan kita yang pada hari ini, dan semua kita bersetuju dengan perlunya kita bergerak bersama. Bergerak. Kalau ada pilihan raya pun kita kena gerak bersamalah. Kalau kita tak gerak bersama, kita tak dapat kuasa, kita tak boleh buat apa-apa pun. Kuasa memang penting, tetapi tujuan kita bukan untuk merosakkan orang bukan Melayu, bukan untuk rebut segala kekayaan Malaysia, tetapi untuk kita melihat agihan kekayaan di negara kita ini adalah adil, not equal, adil, fair, not equal. Pasal kita tahu kita tak dapat equality, nak capai tak boleh. Tetapi janganlah jarak antara kemiskinan dan kekayaan Melayu dengan Cina ini begitu jauh sehingga dia mencetuskan perasaan marah orang Melayu terhadap kaum lain, dan peristiwa seperti 13 Mei akan berlaku semula. Itulah harapan kita. Tun akan keluar cadangan sajalah. Jadi Harif tadi miskin ni Tun, nak tanya sikit jadi gerakan ni adalah untuk membincangkan dan mengatasi dan mengeluarkan cadangan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan orang Melayu. Jadi adakah tindakan tu hanya dengan memberikan cadangan ke ataupun apa seterusnya tu? Kita utamakan perpaduan saja waktu ini. Caranya kita akan runding kemudian, tapi perpaduan penting kerana kita dapati apabila orang Melayu berpecah, mereka menjadi lemah.